أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه المؤمنين وأهل بيته وذرياته وأصحابه وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Tatimmatun ay hadhihi tatimmah, bermula ini ialah suatu penutup. Penutup bagi fasal lah, bukan penutup bagi kita. Kita itu bagi tatimmatun sini kesempurnaan, penutup, penyudah bagi fasal. Dan kita bicara fasal wudu, faslun fi bayani ahkamil wudu'i. Masuk juga nawaqidil wudu. Kemudiannya dia tatimahkan, dia sempurnakan, dia menamatkan fasal ini dengan beberapa perkara yang dikategorikan sunat kita berwudu kalau kita buat perkara tersebut. Tu bukan sunat wudu, sunat berwudu. Ya beza tu. Kalau fi sunanil wudu'i itu pada menyatakan sunat-sunat yang kita buat di ketika mana kita berwudu, supaya dengan istinsyak, berkomo-komo, masukkan air ke hidung, meniga-nigakan basuhan, mengurangkan penggunaan air. Tayamum ni maknanya bukan tayamum, memperkanan, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Itu semua tu sunanil wudu, sunat-sunat di dalam wudu. Ini nak menyatakan sunat berwudu, yang apabila kita mengerjakan dia syarak kata sunat kita berwudu, sunat lah. Jadi kena faham makna sunat tu yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dijanjikan pahala kerana kita mengerjakannya dan tidak dikenakan dosa kalau kita tidak mengerjakannya. Tapi kalau kita buat dengan ikhlas dapat pahala, lebihlah maknanya. Tengok, tatimmatun ay hadhihi tatimmah, bermula ini ialah suatu kesudahan bagi fasal.
Sunat mengambil air sembahyang, sunat berwudu lah gitu. Ambil air sembahyang. Air sembahyang itu dia panggil wudu. Perbuatan mukallaf mengambil air dan membasuh serta menyapu pada tempat anggota yang dikatakan anggota wudu, itulah dipanggil wudu. Nah, wudu itu kena kepada perbuatan mengambil air sembahyang. Kalau baca dengan fathah waw, wudu kena kepada air yang kita gunakan. Nah, itu. Sunat mengambil air sembahyang, ini sunat berwudu. Bila tu? Kemudian daripada berbekal. Baca berbekal ni nak baca birabbikum kan. Bora kahmi. Mana tu? Kemudian daripada birabbikum. Kemudian daripada dengan Tuhan kamu ya. Tinggi martabak ni. Nah, masya-Allah, martabak yang ketujuh tu. Jangan salah faham tu. Bukan birabbikum dah, berbekal. Itu penting tu, kita mengaji juga kitab Jawi itu penting. Sebab tu kalau di pondok-pondok di Malaysia ni, dia mengaji dua jenis. Pertamanya aliran Arab untuk diri pelajar tu sendiri. Kemudian dia belajar juga kitab-kitab ni, supaya kitab Jawi ni apa untuk terjun dalam masyarakat, untuk mengajar di masjid surau. Tu. Jadi jangan kita pelekeh lah. Mengaji kitab Jawi kan? Jangan. Nah, Jawi bukan untuk mengaji, membaca birabbikum bukan. Karena dia kata borobokahmi birabbikum kan Ustaz. Berbekal. Sunat berwuduk, kemudian daripada berbekam dan berpetik. Jangan berpetik tu. Berbekam keluar darah, berpetik keluar angin. Berpetik, keluar angin. Orang kita panggil bekal angin. Kalau bahasa dulu berpetik. Hak jenis aku puntur kau tu. Cocok ni. Tu berpetik. Dia masuk dalam umum hadis Nabi SAW. Innamal wudu'a mimma yakhruju. Senya sabit berwudu tu tiap-tiap daripada barang yang keluar dia. Jadi darah tu dikeluarkan, angin tu dikeluar. Masuk daripada umum sabda Nabi SAW. Innamal wudu'u mimma yakhruju. Hanya senya wudu itu bagi barang yang keluar dia. Maka darah berbekam tu darah keluar. Maka sunat berwudu. Berpetik itu angin keluar. Maka sunat berwudu. Tapi masuk daripada perkara membatalkan sembahyang dah. Tak masuk. Tak masuk kalau namun sunat. Satu. Dua dah situ. Sunat berwudu bila kemudian daripada berbekam dan berpetik. Mana berbekam keluarkan darah, berpetik mana keluarkan angin. Tu dua. Dan kemudian ataf pada kata kemudian daripada berbekam, yakni sunat mengambil air sembahyang, yakni sunat berwudu, kemudian daripada ri'af, dia panggil ri'af. Ri'af ni maknanya ataupun ru'afun. Boleh juga ru'af. Baca ru'af. Bahasa Arab tu. Ru'af ni maknanya tu dia sebut dah berdarah hidung. Dia sebut Arab lagi, dia sebut Melayu lagi. Tu ru'af. Mana berdarah hidung. Kenapa? Kerana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tu darah tu masuk juga dalam hadis yang khasnya al-wudu'u min kulli damin sa'ilin. Bermula wudu tu sunat bagi tiap-tiap darah yang dialirkan. Al-wudu'u min kulli damin sa'ilin. Bermula wudu tu sunat bagi tiap-tiap barang darah yang mengalir. Itu juga
Satu daripada dalil menunjuk kata sunat berwuduk kemudian daripada berbekal. Kemudian ru'afun, ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asabahu qaibun, barang siapa yang mengena ke atas dia man tadi itu oleh muntah, mana dia muntah. Au ru'afun, atau dia berdarah hidup. Falyansarifu, maka hendaklah dia berpaling, yakni daripada sembahyangnya. Falyatawaddau, dan maka falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Summa, kemudian liyabni ala salatihi wa huwa dzalika la yatakallam. Kemudian hendaklah dia membinakan kembali di atas sembahyangnya, mensambung balik sembahyangnya, wa huwa, padahal ia mantu fi dzalika, pada demikian itu berdarah hidung atau muntah, kemudian dia keluar yang ambil air sembahyang, la yatakallamu, tidak bercakap-cakap. Kalau bercakap habislah kira-kiranya. Ketawa. Tertawa, ha, tertawa, suka. Nanti apa lagi tu, sama lagi dengar yang baca tu. Kita baca atas gitu. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man asabahu qaibun, barang siapa yang mengena atas ia tu oleh muntah. Mana siapa dia muntah? Nah, muntah keluar ke sesuatu daripada jauh, dia keluar daripada mulut. Au ru'afun, atau mengalir darah di hidung. Falyansarif, maka hendaklah dia berpaling, mana keluar daripada sembahyang. Falyatawadda, dan maka hendak dia berwudu. Summa, kemudian liyabni ala salatihi, hendak dibinalah di atas sembahyangnya. Yani kalau dia sudah mengerjakan 2 rakaat pada asar, tambah 2 rakaat lagi. Nah, wa huwa fi dzalika la yatakallam, padahal pada demikian itu tidak dia berkata-kata. Maka masalah darah hidung ni di dalam sembahyang fafihi tafsilun, sabitnya pada hukum batal ke tak batal wudu tu ada orang panggil huraian dia. Kalau berdarah hidung dengan sebab dia yang buat, nah, dia duk gonyek-gonyek hidung, dia duk gonyek-gonyek hidung, maka hak tu sikit pun tak maaf. Sikit pun tak maaf. Nah, berdarah hidung hak dia gonyek sendiri, duk semaya gonyek-gonyek, darah hidung sikit tak maaf, batal. Batal. Kalau darah keluar tapi bukan dengan sebab dia yang buat, darah sendiri, tu betul. Betul. Semula. Kalau darah di hidung atau darah di mana-mana tak kira dalam sembahyang, hak dia buat sendiri, sikit pun tak maaf, betul lah. Kemudian kalau darah hak bukan dia buat, pecah sendiri atau mengalir sendiri darah, hak tu tengok. Kalau dia tidak didatangi oleh najis yang lain, darah yang lain, dan mengalir mengikut saluran dia. Mana kalau darah hidung tu mengalir kat ni, bukan naik pakai atas kepala dah. Hak tu banyak pun maaf. Banyak pun maaf. Banyak pun maaf. Itulah betul. Kalau darah hak dia tak sengaja nak pecah, hak tu sedikit maaf. Hak dia tak sengaja. Bukan dia sengaja nak pecah dah. Dia duk main garu atas ni, tiba-tiba berdarah. Hak tu sikit maaf. Mana? Sikit tu dhabit dia uruf. Al-'adatu muhakkamatun, mana sedikit yang dimaaf tu dengan makna tidak besar daripada duit 5 sen. Tak ada lebih daripada duit 5 sen. Kecil tu satu lah kalau duit 5 sen. Kalau lebih pada tu, najis tak dimaaf. Wajib dia kena keluar, dibersih. Adapun masalah batal tak batal wudu,
Hak tu di mazhab kita Syafi'i tak batal wudu. Nah, tak batal wudu, hanya sunat berwudu. Jadi ditanggungkan falyatawadda dalam hadis ini sama ada wudu dengan makna lughah, yakni basuh. Semata-mata basuh. Tepat kena darah itu basuh. Atau falyatawadda dengan makna wudu syar'i sungguh. Muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki sampai pelali, tapi hukumnya sunat, bukan wajib tidak. Panggil gitu kan? Gitu. Jadi tiga tu kena beza molek tu. Pertama, kalau sengaja nak buat pecah, nak buat berdarah, dia sengaja dia gonya-gonya hidup nak bagi darah, tujuan dia bagi darah dah. Pak darah sikit pun tak maaf. Kemudian kalau dia tak sengaja, memang bukan dia nak buat darah dah, dia rata hidup, dia rau-rau darah sikit maaf, banyak tak maaf. Sikit sekadar mana? Tak lebih daripada qadar duit 5 sen. Yang ketiga, kalau dia memang tak sengaja, memang bukan dia buat, pecah sendiri, darah sendiri, hak tu banyak mana pun maaf, dengan dua syarat. Pertama, tidak didatangi najis ajnabi, yang lain maknanya. Yang keduanya, lalu kok jalan dia. Maknanya darah tu mengalir kat ni. Mana? Mengalir kat bawah, bukan darah hidup naik pakai tampal dah. Tu maknanya dia telah pun giheret. Tu tak boleh, tak dimaaf, najis yang tidak dimaaf gitu. Wudu tak, masalah wudu lain. Wudu tak bukan maksud daripada nawaqidul wudu. Cuma semaya batal. Najis tak dimaaf, wajib dia kena pergi basuh. Maka sebab tu hadis kata man asabahu qai'un aw ru'afun falyansarif falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Wuduk situ mana apa tu? Wuduk pada makna lughah. Apa? Sebab tak batal air semaya. Air semaya tak batal, hanya najis tu tak dimaaf. Nanti ni maka wuduk situ dengan mana apa? Dibasuh, nama dia dibasuh. Itu. Kan ada kan dalam hadis Nabi al-wudu qabla at-ta'am. Berwuduk sebelum daripada makan. Maknanya kena ambil semaya nak makan je. Bukan basuh tangan saja, kena muka, tangan sampai siku. Jenuh hakak lah basuh tangan tu. Makna al-wudu qabla at-ta'am dalam hadis dia kata al-wudu, wudu situ bimakna lughawi apa? Basuh tangan itu. Semata-mata basuh wudu pada lughah. Itu dia panggil makna wudu tu ada dua makna, pada lughah, pada syarak. Tapi kalau kita kecek wudu juga hakikah syar'iyyah lah. Apa hakikah syar'iyyah? Wudu dengan makna hak syarak suruh lah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hak tu wudu dengan makna syarak. Apa dia panggil? Hakikah syar'iyyah. Bila kita sebut wudu tu kan, makna tu dah. Tapi boleh jadi tak wudu makna lughawi? Boleh jadi. Kenapa? Logik dah. Nabi kata al-wudu qabla ta'am. Berwudu sebelum daripada makan. Kena basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Jenuh lah kita. Kena pilih bomba kalau tiap kali kenduri kahwin nanti. Tak cukup dengan air basuh tangan sejak, tak cukup. Kenapa? Kerana wudu sebelum makan. Wudu sebelum makan tu dengan makna basuh tangan sebelum makan. Sama dengan hadis ni. Nabi kata man asabahu qai'un, barang siapa yang mengenai atas dia tu oleh muntah, au ru'afun atau berdarah hidung, falyansarif, maka hendaklah dia berpaling, falyatawaddau, maka hendaklah dia berwudu. Wudu apa makna? Yakni hendaklah dia basuh tempat kena darah tadi. Nanti ni tu bukan makna batal wudu, tidak. Atau kita nak kata berwuduk sungguh boleh. Boleh juga berwuduk sungguh dengan mana? Berwuduk dengan makna syarak, tapi dengan hukum sunat. Sunat lah. Tidak wajib, sebab tu duduk bila ni perkara yang sunat berwuduk. Sunat saja. Orang berdarah hidung, sunat dia berwuduk. Itu satunya. Kenapa dihukum sunat bila berdarah hidung ru'afun tu? Sunat berwuduk. Wuduk dengan makna syarak, bukan semata-mata wuduk dengan makna lughah.
Kerana nak khuruju anil khilafil ulama mustahab. Khuruju anil khilaf mustahab. Nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib wudu. Zahir ulama kata fal yatawadda, lam pada kata fal yatawadda lamul amri. Al amru haqiqatul wujud. Lam pada kata fal yatawadda, lam yang menunjukkan makna perintah. Maka hendaklah kamu berwudu. Fal yatawadda, maka hendaklah kamu berwudu. Al amru haqiqatul wujud. Perintah-perintah ni hakikat makna asal menunjuk hukumnya wajib. Maka wajib kamu berwudu. Apa makna? Batal sembahyang. Itu kata setengah ulama. Maka oleh kerana ulama ada yang mengatakan batal wudu, kita mazhab Syafi'i kata tak batal wudu, maka sunat saja berwudu. Itu khuruju anil khilafi mustahab tu. Satu. Berapa dah tu? 3. Tiga dah. Sunat mengambil air sembahyang pertama, kemudian daripada berbekam bukan murabbikum. Ni molek. Berpetik. Berbekam makna keluar darah, berpetik maknanya keluar angin. Berbekam keluar darah masuk daripada umum al-wudu'u min kulli damin sa'ilin. Bermula tu sunat bagi tiap-tiap darah yang mengalir. Berpetik dan berbekam tu juga masuk umum daripada hadis innamal wudu'u mimma yakhruju. Hanya sahaja wujud itu sabit ia daripada tiap-tiap barang yang keluar. Maka darah keluar, angin keluar, maka sunat berwudu. Dan sunat juga mengambil air sembahyang berwudu. Kemudian daripada ru'afun. Apa ru'afun? Berdarah hidung. Mana? Sabit dalam hadis Nabi SAW, man asabahu qai'un aw ru'afun falyansarif falyatawaddahu summa liyabni ala salatihi wa huwa zalika fi zalika la yatakallamu. Kemudiannya darah hidung tu bagaimana? Darah tu dibahas dah tadi. Mana? 3 kelakuan. Fafihi tafsilun. Kalau dengan sengaja, sedikit pun tak maaf. Mana najis yang tidak dimaaf. Kalau tidak sengaja, bukan niat nak meniup darah hidung dah, bukan nak pecah darah, tidak. Tapi nak garu-garu hidung gatal, tiba-tiba berdarah hidung, maka hak tu sedikit maaf, banyak tak maaf. Mana sedikit? Sebesar duit 5 sen. Kalau kita bukan kita yang buat, bukan fi'lul mukallaf, bukan kita yang garu hidung dah, darah sendiri. Hak tu banyak mana pun maaf dengan 2 syarat. Tidak didatangi najis ajnabi di atasnya dan tidak lalu kuk jalan lain. Nah, makni lalu kuk jalan dia. Darah hidung lalu kuk bawah ni dulu. Tak apa, tak ada hal. Nah. Lalu kalau darah hidung suruh naik pakai kepala. Cara tu kita gosek biarlah kata. Maka tu tak maaf agak. Tu. Baik. Kalau gitu adakah batal wudu ru'afun? Mazhab kita Syafi'i tak batal wudu. Dah apa Nabi suruh ambil wudu? Wudu di situ dengan makna wudu lughawi. Apa? Basuh hidung. Basuh tupak kena darah, maka sembahyang tak ada. Wudu tak ketung tak batal apa. Tak menyentuh orang panggil kemaluan, tak mubasyarah kulit laki-laki perempuan yang ajnabiyah, maka tak ada had, tak batal. Tak batal. Lepas tu fal tawaddau tu boleh tak? Nak kita guna apa makna syar'i? Boleh, sunat berwudu. Sunat berwudu. Dan kemudian daripada ru'afun berdarah hidung. yakni sunat orang yang ada air sembahyang. Sunat orang tu ada dah air sembahyang, tak batal. Air sembahyang dia tak batal. Sunat orang yang ada air sembahyang, orang itu berwudu, diambil air sembahyang pula. Kemudian daripada yang tersebut itu mana? Berbekam, berpetik, ru'afun, sunat. Bila sebut kata sunat bermakna wudu tak batal. Di mazhab kita Syafi'i, berbekam keluar darah, berpetik keluar angin, ru'afun berdarah hidung, wudu tak batal. Lepas tu hak Nabi kata fal yatawadda tu makna boleh ditanggung dua. Fal yatawadda dengan makna wudu pada lugah basuh atau wudu pada syar'i sungguh, tapi dengan makna sunat. Sunat. Dan demikian lagi seperti itu juga.
Dan demikian lagi seperti itu juga tu nak tafsir pada kata demikian lagi. Demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Seperti itu juga. Apa seperti itu? Sunat berwudu. Itu wajah syabah dia. Dan demikian lagi. Kalau dalam kitab Nahara wakaza, dan seperti demikian itulah juga. Wakaza itulah. Dan demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Seperti itu juga. Seperti pada pihak mana? Hukumnya sama, yakni sunat berwudu. Bagi siapa? Kemudian daripada mutoh. Mutoh itu baca mutoh. Sabit dalam hadis tadi ke? Man asabahul qai'u. Atau dalam hadis lain, idza ra'afur rajulu fi sholati, apabila berdarahlah oleh laki-laki akan hidungnya di dalam sembahyang. Au dzara'ahul qai'u, atau mutah di luar dalam sembahyang. Qai'u, qai' itu maknanya mutah lah. Au wajada maziyan, atau didapati akan mazi, keluar mazi. Mana bahasa boleh celaka kene tadi mazi. Fa innahu, maka bahwasanya yang sarifu, hendaklah dia berpaling, ini berhenti sembahyang, wa yatawaddau, dan berwudu, summa yarji'u, kemudian kembali balik sembahyang, fayutimmu ma baqiya ala ma madha ma lam yatakallam, maka hendaklah dia kembali balik, summa yarji'u, kemudian dia berkembali balik pada sembahyang, wa fayutimmu, maka hendaklah dia menyempurnakan ma, yakni rakaat baqiya, yang tinggal lagi, ala ma madha, di atas rakaat yang telah lalu, malam yatakallam, selama mana tidak berkata-kata ia musalli. Mana kalau berkata-kata lainlah hukumnya. Itu. Sunat kalau dia mutahnya dia berwudu. Wudu dengan mana apa? Sama seperti tadi ya. Wudu dengan mana lorah, yakni apa? Basuh mulut. Kalau wudu dengan makna syarak, sunat berwudu. Bila? Kemudian daripada mutah. Dan kemudian, dan ini sunat mengambil air sembahyang juga. Kemudian daripada tertawa-tawa yang di dalam sembahyang. Tertawa-tawa yang lagu mana ni? Tertawa-tawa yang tidak zahir dua huruf atau satu huruf memberi faham. Kalaulah terzahir dua huruf atau satu huruf yang memberi faham, maka itu membawa batal sembahyang. Maka tertawa sini tak kira lah. Sama ada tertawa-tawa yang batal atau tak batal, sama ya. Kenapa? Sunat wudu tu. Sunat wudu. Dan kemudian daripada tertawa-tawa yang di dalam sembahyang. Jadi tertawa-tawa tu ada dua jenis. Mana? Yang tak batal, yang batal. Mana yang batal? Yang batal tu kalau tertawa, ketawa, suka, gelak, yang zahir dua huruf, sama ada memberi faham atau tidak memberi faham, atau satu huruf yang memberi faham. Mana satu huruf yang memberi faham? Contoh, itu hanya suka lah tu ni. Dan semaya ni, qi apa mana qi? Qi itu maknanya wiqayah, pelihara oleh kamu. Batal tak? Batal. Tu batal semaya. Satu huruf yang memberi faham batal, dua huruf tak kira, beri faham tak beri faham batal semata. Tu. Atau ketawa yang tidak menzahirkan dua huruf. Mana? Duduk. Lagi ada berlaku benda lucu kat depan dia tadi. Tak tahu lah kita depan tak tahu. Duk khusyuk mula-mula ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau khabar tengok kai plekak gulawang kaya. Prong kaya. Ataupun ketengah doa kat depan. Prong. Suka kita pun. Ketawa tu batal tak? Tak batal sebab tak zahir satu huruf memberi makna atau dua huruf yang tidak memberi makna atau memberi makna. Tapi kemudian daripada sembahyang tu sunat kita berwudu. Kenapa? Sembahyang kita tu dia panggil apa? Sembahyang yang tidak khusyuk lah. Sembahyang yang tidak sampai pada maksud tujuan sembahyang. Aqimis solata li zikri.
dirikan sembahyang tu ingat kepada aku tu ya. Tiba-tiba duk ketawa ni ingat Tuhan aku mana. Duk ketawa. Maka dikira jahat, orang panggil jahat adab. Bukan batal sembahyang dah, jahat adab. Sama telah lah kalau batal. Mana? Tu berapa huruf pun tak kira dah. Makna ada ke tak ada makna ke, dah zahir dah, lebih daripada satu huruf. Maka batal sembahyang. Air sembahyang tak batal. Air sembahyang tak batal. Lepas tu orang dia ambil wudu sunat. Sunat dia ambil wudu. Sunat ambil wudu. Tu. Kenapa tu? Ini boleh juga masuk daripada umum. Innal hasanat yuzhibun sayyi'at. Kebaikan tu menghapuskan keburukan. Mana kita ambil air semaya itu sebagai kebaikan yang nak menghapuskan dosa kita duduk suka dalam semaya. Kerana semaya itu tidak patut kita ketawa. Baik. Dan kemudian daripada tertawa-tawa yang di dalam sembahyang. Ini umum itu. Sama ada tertawa-tawa yang membatalkan sembahyang atau tidak membatalkan sembahyang. Sunat juga kita berwudu. Lagu mana tertawa yang tidak membatalkan sembahyang? Ketawa yang tidak zahir huruf. Satu huruf memberi faham pun tak zahir, apatah lagi dua huruf. Maka ketawa lagu tu sembahyang tak batal. Tapi pahala kurang. Dah. Maka kita pun sunat ambil wudu. Bila? Kemudian daripada semaya. Duduk ambil semaya, tengah duduk semaya. Lepas semaya tu dia ambil air semaya. Atau wan ambil semaya pula. Saya nak sokor dalam semaya. Nak ketawa tadi. Nak wujud tak batal. Nak kik. Ataupun batal tu. Mana? Koi. Ketawa gitu ni. Lagi ya. Tu zahir satu huruf memberi makna atau dua huruf tak memberi makna. Batal. Maka ketika tu sama ada dia nak takbir balik atau dia nak pergi ambil air semaya. Sunat dia ambil air semaya. Sunat. Dan kemudian daripada makan daging unta. Daging unta tu baca tu nama daging anta. Berat. Yang baca daging anta, enta, ana, enta, nahnu. Jangan. Nama anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Berat. Hiya humahum, huwa humahum. Berat. Hiya humahunna. Ana, nahnu berat. Bukan anti tu. Makan daging anti, daging angkel tak apa, daging anti tak boleh. Kena buah baris tu. Daging unta. Unta tu unta. Ya ajar itu orang dulu ya ajar itu budak itu ya. Tengok sesuai ke tak tu. Dia panggil siakul kalam. Orang dulu dia otak tu banyak guna untuk berfikir. Dia tak cepat terima. Dia guna fikir banyak. Tulisan gini baca gua tengok siakul kalam. Siakul kalam maknanya konteks ayat. Itu kalau bahasa kita sekarang konteks ayat. Kalau bahasa terjemah orang dulu-dulu siakul kalam maknanya halaman cakapan. Pening orang. Kepriyo halaman cakapan. Konteks ayat kan? Tu apabila kamu berburu akan tupi. Tupi nak baca tupi. Tupai. Itu sama itu. Sepandai-pandai tupi melompat. Akhirnya rebah ke tanah juga. Berat kalau baca topi ya. Topi melompat dah. Topi tak melompat kata hak duk melompat biasanya tupai. Baca tupai. Nak baca tupi pun boleh. Tapi nak tengok siakul kalam dia panggil apa? Halaman cakapan, konteks ayat. Kena ke tidak kena? Haram. Ada dulu Syekh Qadir Malili tulis kitab haram berpakaian orang kafir, tasyabbuh. Antaranya tupi, tulis tupi. Tak sama. Waw poyo tupi, tupai. Boleh kata tufi boleh, tufai boleh. Maka nak buat haram memakai akan tupai. Tak pernah siapa ada orang pakai tupai. Haram memakai akan tupi. Betul. Zaman dulu tu. Sebenarnya tasyabbuh ni kalau kita bahas, tasyabbuh di sini bukan tasyabbuh adi. Tasyabbuh hak agama dia bang.
Tasyabuh pada agama. Contoh pakaian salib. Ni ada rantai salib, baju gereja, baju sami itu. Orang panggil khas pada agama. Ada pun hak adi tak apa. Orang putih pakai topi koboi. Adakah topi koboi itu pakaian khas agama Kristian? Tak. Dalilnya cuba tengok dalam gereja ada orang padri dia pakai koboi, topi koboi. Tak ada. Koboi kalau naik kuda gitu. Dah, susu tu. Tu kau. Tak apa. Kenapa? Itu bukan pakaian ciri khas pada agama. Tidak masuk dalam man tashabbaha man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tak masuk dalam hadis tu. Tak masuk dalam hadis siapa yang menyerupai dengan satu kaum, dia termasuk kaum. Tak masuk itu. Tu jangan cepat kita kata. Entah ni pakai kok, pakai necktie ni tasyabuh dengan kafir ni sini. Tasyabuh kafir. Jangan gitu. Tasyabuh adi tak mengapa. Tasyabuh adi dia panggil. Tasyabuh pakaian adat. Macam orang Cina dia pakai congsam. Pakai apa lagi ni? Baju. Ni pakai ni macam baju budak pondok dia pakai. Kalau kira-kira ni asal baju orang Cina kalau ni. Tengok kungfu tengok cerita tu. Setengah apa dah? Tu sedap berlakon kalau tu. Tok Guru Bruce Lee tu. Ip Man. Ip Man dia ni. Tunggu, dia pakai jubah semua dia. Pakai jubah semua nak kungfu pakai jubah lagi. Kita tak boleh pakai je. Boleh. Itu bukan pakaian khas pada agama. Melainkan pakaian khas pada agama mana? Toca pakai ihram warna oranye. Kita pun pakai juga tu. Tu tak boleh. Padri pakai label salib dia. Tu tak boleh. Ada pun pakai topi sudu, pakai koboi ke, pakai kop ke, pakai necktie. Itu bukan tasyabuh dengan agama. Tidak. Tasyabuh adi tak mengapa. Kerana Islam tu dia tidak mari merubah adat. Islam bukan mari nak merubah adat. Tak pernah Islam mari di tanah Melayu dia tengok orang pakai baju Melayu haram, jubah, semua jubah, pakai jubah, buang, semua baju Melayu buang. Ada tu ni, baju kurung buang, semua kena pakai jubah, semua jubah. Ada. Selagi mana adat tidak melanggari syariat, adat tu boleh diteruskan. Pakai baju Cina ke, baju Melayu ke, baju kurta India ada tu ni. Yang penting aurat tertutup. Tu lagu tu ya. Itu Islam. Sebab tu fleksibel Islam tu boleh amal. Orang kompoi boleh masuk Islam, orang Afrika, negeri mana pakai baju kulit harimau bintang. Boleh masuk Islam, boleh. Lepas tu tutup aurat je lah. Yang penting tutup aurat. Dulu dia zaman tak tahu. Saya boleh. Kenapa Syekh Qadir Mandiri boleh waktu keluar kitab tu? Mungkin zaman tersebut zaman penjajah. Zaman penjajahan. Syekh Qadir Mandiri ni hidup pada zaman penjajah. Penjajah British, Belanda, British jajah tanah Melayu, Belanda jajah tanah Jawa, Indonesia. Jadi mungkin pakaian-pakaian yang dibawa oleh penjajah tu seperti topi, kop, necktie. Jadi sebagai melawani penjajah supaya kita nampak berbeza di antara harbi dengan muslim, maka diharamkan ketika itu. Boleh jadi begitu. Saya ada kitab tu. Ya ada. Haram memakai topi, kop, necktie dan menghantar anak-anak ke sekolah kafir. Tajuk kitab dia. Syekh Qadir Mandiri. Dahsyat. Nak pergi pondok tak yakin bawa sini. Tu batu kita tu. Syekh Qadir Mandiri punya karangan. Jadi sebab tu kita ulama, kita tak boleh baca nak hukum tidak sesuai dengan zaman. Sebab tu orang yang alim tu bukan hanya semata-mata baca kitab. Ni kitab ni Imam Nawawi, ini kitab. Ya, Imam Nawawi kata tu bila? Kenapa? Alasannya kerana apa? Itu. Kerana ada seperti contoh
mengucap sambutan hari raya keagamaan orang kafir. Ya. Contoh, selamat menyambut hari Kristian. Nah, contoh. Selamat menyambut hari Kristian buat saudara-saudara kami yang beragama Kristian. Itu kalau dalam kitab Pak Mazhab haram. Haram. Tak boleh. Tahun baru Cina bukan agama, ia keagamaan. Tahun baru Cina tu bukan hari raya keagamaan, itu hari raya kebangsaan, bangsa dia, bangsa Cina. Namun tahun baru hari raya tahun baru Cina, bukan tahun baru Buddha. Itu lain. Tahun hari raya kebangsaan, bangsa, etnik, itu tak ada masalah. Hari raya keagamaan ni, kalau mengikut Pak Mazhab, kita buka kitab-kitab Pak Mazhab, semua mengatakan haram ucap selamat hari raya keagamaan orang lain, haram. Orang Kristian sambut hari Christmas, selamat menyambut hari Christmas, selamat menyambut hari Natal, haram. Kalau kita baca kitab-kitab ulama, ya seperti itu Pak Mazhab. Tapi haram tu bukan berdasarkan nas, tak ada dalil pun. Tak ada dalil dalam Quran hadis. Hanya ijtihad ulama. Maka al-ijtihad tu memang la yuqadu illa yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak boleh diubah dengan ijtihad. Tapi ingat, al-hukmu yang keluar daripada hasil ijtihadi taghayyur bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Hukum yang berdasar dari kerana ijtihad boleh berubah dengan kerana zaman, masa, tempat dan individu seseorang. Bila diperhati tengok, ulama-ulama Pak Mazhab menulis dalam kitab haram mengucapkan selamat hari raya keagamaan kepada agama yang lain, seumpama hari raya Christmas, kerana ketika tu berperang dengan salib. Perang dengan Kristian, ada waktu peperangan maksud tu. Maka tak munasabah kita duduk tengah perang, tiba-tiba selamat, duk ucap selamat kepada musuh yang nak bunuh kita. Tak munasabah. Maka ketika itulah ulama menghukumkan haram. Ilah haramnya ialah peperangan berlaku dengan orang Islam ketika itu. Tu peperangan dengan orang Kristian, perang salib perang salib maksud tu. Baik. Dalam konteks negara kita sekarang, adakah kita berperang dengan saudara Kristian kita? Tak perang. Tidak pernah diangkat senjata membunuh orang Islam. Dan orang Islam pun tidak pernah bakar gereja dan sebagainya. Hidup aman, berdampingan. Maka ketika ni masih ada lagi dah ilah yang dulu? Tak ada dah. Maka idzan tafal ilah intafal ma'lul. Apabila ternafinya illah, maka ternafilah hukum ma'lul tadi haram. Otomatik ternafi. Maknanya dalam keadaan hidup berdamai seperti konteks Malaysia. Ni Malaysia ni. Dalam konteks Malaysia, hidup berdampingan, hidup berdamaian, apakah boleh kita mengucapkan kepada saudara kita yang Kristian selamat menyambut hari Kristian? Selamat menyambut hari Christmas, selamat menyambut hari Natal? Harus, kata setengah ulama-ulama sekarang. Antaranya siapa? Banyaklah. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Ali Jumaah, Syekhul Akbar, Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, Habib Ali Al-Jufri. Banyak ulama-ulama, Syekh Abdullah bin Bayah. Banyak. Kenapa? Ini ulama ni dia faham suasana zaman, realiti berlaku. Lagi pula nak menunjukkan saat Islam itu ditunjuk agama yang bengis, kita pun tidak ada kemampuan untuk kembali bersatu seperti zaman kegemilangan Islam. Maka saat ini sangat-sangat perlu dicerminkan warna keagamaan itu agama yang selamat, agama yang damai, agama yang sangat mengedepankan toleransi dan sebagainya. Mana akhlak? Jadi orang kafir tengok, agama Islam ni teroris, penggana. Iya ke? Tak ada lah. Tengok orang Islam, bila ada hari Christmas, selamat menyambut hari Natal buat saudaraku. Kata Islam agama penggana. Bohong. Nah gitu. Nampak?
Ini khilaf lah ni, khilaf di antara ulama. Maka kalau orang nak berpegang dengan haram, silakan. Silakan. Karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad ulama yang telah mengatakan haram itu tidak boleh dihilang dengan ijtihad ulama sekarang yang mengatakan harus. Tetap berlaku haram tu. Karena apa? Karena tak mungkin apakah tidak kemungkinan orang Kristian tu kembali membuat kacau dalam negara Islam? Mungkin. Lagi pula, walaupun tidak ada orang panggil ghuzwatul askari, peperangan secara senjata, bunuh, sembelih, bom, tapi tetap ada ghuzwatul fikri, peperangan minda, ideologi. Nah, menyerang juga tu. Menyerang juga. Maka kembali kepada ijtihad ulama masing-masing. Kalau kita nak berpegang dengan harus ulama yang mengatakan harus, silakan. Kalau kita nak berpegang kepada ulama yang mengatakan haram, silakan. Yang penting nama baik Islam tetap kena jaga. Jangan berkhilaf antara dua aqwalul ulama, qaulanil ulama ni. Nah, orang Islam pula bertumbuk sama-sama orang Islam. Haram, harus. Orang kafir dia teruk orang Islam. Teruk juga dia orang Islam. Nah, yang naknya tetap terjaga nama orang Islam. Hak nak pergi haram, silakan. Saya tak ucap selamat-selamat kepada agama Kristian, agama sambutan Christmas ke apa-apa Taipusan ke, nah apa lagi? Dipawali ke dah. Dipawali tu agama ke? Agama dia. Dipawali agama dah. Agama ke? Saya tak sambut. Tapi saya tidak mencaci maki. Silakan untuk menyambut. Orang kafir nak sambut, silakan. Kerana negara menjamin keamanan, kedamaian. Okey. Bagi orang Islam yang nak sambut, bukan nak sambut, bagi orang Islam yang nak mengucapkan selamat, ya silakan. Kerana ada pendapat ulama-ulama yang mengatakan harus. Kenapa? Berdasarkan perbahasan di atas ijtihad ulama yang mengatakan haram pun tidak ada sebarang nas, melainkan ijtihad. Ijtihadnya kerana apa? Wakil, realiti pada ketika itu Islam sedang menghadapi peperangan dengan Kristian. Maka ulama berijtihad. Kita duk pegang, tiba-tiba nak ucap selamat. Selamat apa? Kalau boleh turun bala lagi batuk. Dak ni. Biar hancur lagi batuk. Kenapa? Ni dalam keadaan perang ni. Maka sebab tu ulamanya haram ucap selamat kepada perayaan agama selain daripada Islam. Maka ulama yang membahaskan fatwa ulama terdahulu, mereka nampak tidak ada dalil nas yang qat'i, hanya berdasarkan ijtihad. Maka ulama kata ijtihad tu berdasarkan illah. Illahnya apa? Peperangan. Illah tu alasan kerana apa? Kerana itu illah dia banyak. Maka adakah wujud lagi illah tersebut pada realiti zaman sekarang? Tidak ada. Tengok orang Islam dengan orang Kristian berdampingan. Di sini masjid surau, di sana ada gereja. Orang Islam sembahyang tidak diganggu, tidak diceroboh. Orang Kristian menyembah di gereja tidak diganggu, tidak diceroboh. Mana mereka saling hidup berdampingan. Negara menjamin keamanan, bermakna tidak ada lagi illahnya. Tak ada illah. Idzan tafal illah, intafal ma'lul. Bila ternafinya illah, maka ternafi juga hukum yang ma'lul, haram tu. Ternafi. Ijtihad tu masih ada. Masih valid. Bukan kata tak layak digunakan, tidak. Ini ijtihad ulama sekarang. Nah, sama juga tadi. Kenapa Syekh Qadim Mandili kata haram pakai topi, haram pakai kop, pakai nektar? Kemungkinan pada zaman dia menulis kitab tu zaman penjajah datang menjajah, menjara tanah-tanah air orang Islam. Baik tanah Melayu ataupun tanah Jawa Indonesia. British, Belanda, mereka pakai begitu, topi, reben, nak sini jalan mangkuk gitu. Jadi tak munasabah orang mari khianat tanah air kita. Kita pergi pakai pakaian dia. Jahat sungguh menatang ni. Mana lebih kurang gitu lah. Jadi tak munasabah. Jangan pakai. Haram pakai topi, haram pakai nektar. Seolah-olahnya nak bagi nampak beza di antara kita orang Islam dengan harbi yang datang menyerang orang Islam. Tu. Maka sekarang setelah merdeka ada lagi dah? Ada lagi dah ilat tu? Tak ada dah. Tak ada dah ilat tu, kerana
Bukan lagi kita duduk di di bawah British. Nah, sebenarnya bahkan kita telah merdeka. Maka lah ni boleh tak pakai topi? Boleh tak pakai kok? Kereta boleh. Idzan tafal illah intafal ma'lul. Maka sebab itulah kitab-kitab ulama tu yang terpenting daripada baca kitab, kena faham kenapa musannif tulis. Bila penulis ni menulis. Itu maknanya. Kenapa penulis ni menulis? Di zaman apa penulis ni menulis? Kerana fatwa tu dia berkaitan dengan zaman masa dia. Dia berkaitan dengan, kalau penulis tulis tentang sultan ni gini kita wajib lah. Maknanya dia ni bila dia tulis, dia dalam penjara, kena penjara ke sultan, patutnya marah sangat ke sultan. Maknanya fatwa itu sangat dikesani dengan keadaan kondisi penulis itu sendiri, suasana zaman itu sendiri memain peranan pada fatwa penulisan seorang ulama. Maka nak dipakai pada zaman kita kena tengok sesuai ke tak sesuai. Ini masalahnya. Kadang-kadang orang tu dia ambil je kitab ulama. Padahal tak sesuai nak dipakai fatwa tersebut, tapi dipakai juga. Itu jadi nampak tak betul. Tu. Setiap ulama dulu tu bukan seorang lah, ulama ramai lah. Ramai ya? Setuju dengan Ya, setuju. Setuju. Tapi maknanya ijtihad ulama yang bahasa tidak qat'i, yang bukan ijma', lagi pula bahasa zanni. Itu dia panggil apa? Boleh berubah mengikut zaman-zaman. Al-hukmu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makan wal ashkhas. Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, masa, tempat, negeri, suasana dan ashkhas, individu seseorang. Itu lagu tu. Sorry tadi kan Ustaz. Ya. Kalau kita datang rumah makan perayaan Maulid Nabi Kristian tu boleh? Tu kena tengok pula halal haram tu berkaitan dengan halal haram makan dulunya dia. Kalau dia hidang, kalau dah ada tempat-tempat yang orang Kristian bila sambut hari Christmas, dia tahu tetangga Muslim akan datang makan, dia sediakan makanan yang halal. Ada. Banyak di Indonesia ada itu, banyak kan? Boleh. Suasana tempat, al-adatu muhakkamatun. Adat setempat tu memainkan peranan dalam hukum. Kalaulah suasana tempat kita tidak begini ni. Ada orang Kristian buat jamuan untuk orang Islam, ada. Tiba-tiba kita pergi ketuk itu nak tunjuk baiknya Islam. Ketuk itu, saya nak mari juga apa? Cina tu kata, Kristian kata, saya tak buat makanan halal ni, semua haram lah. Tak boleh kita nak pergi makan tu, tak boleh. Tu boleh lah. Dijemput tu boleh lah. Kalau dia jemput, memang dia sediakan, kami sediakan makanan yang halal untuk saudara kami orang Islam. Jangan bimbang, mari datang ke rumah terbuka sebenar perayaan Natal ke Kristian. Ya boleh, tak salah. Karena agama tu sangat menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan. Itu. Baik. Habis itu. Jadi sebab itulah kita nak memakai fatwa ulama kena tengok kondisi zaman, suasana zaman. Ini waktu tu guru pondok kadang-kadang tu ambo kata kurang adab lah sikit. Sebagai kita pelajar ni nak tegur tutup guru pondok kita, tak selayaknya kita nak tegur tutup guru pondok. Tapi realitinya seperti itu. Apa? Tutup guru tua kita ni kebanyakannya berpegang dengan kitab tua hak tu. Syekh Qadir Mandili kata haram pakai topi, pakai kod nanti. Haram selamanya, haram selama-lamanya. Mana boleh gitu? Dah. Tak boleh gitu. Haram tu bukan haram bil qat'i, bukan dengan dilalah qat'iyah, hanya dengan ijtihad. Maka Syekh Qadir Mandili tulis tu kita tengok. Dia tulis bila, tahun berapa, kerana apa. Bila disiasat-siasat, dia tulis ketika mana tanah Nusantara ni dijajah oleh penjajah. Maka munasabah kan? Penjajah mari pakai topi cowboy.
pakai kok, pakai necktie, pakai rebeng, duk mari menjarah tanah-tanah air kita, duk bunuh anak bangsa kita, saudara kita. Tiba-tiba kita pergi pakai pula pakaian dia. Tidak tolong dia panggil itu. Maka sebab tu ulama kata haram. Bila? Ketika tu. Maka setelah merdeka ni ada lagi dah? Tak ada dah. Idzan tafal illah in tafal ma'lul. Maka tak apa. Maka sebab tu kalau ada orang pakai topi kekek, jangan kata, "Oh, awak ni pakai tak haram ni, pakai orang kafir ni, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Jangan gitu. Nah, itu tak termasuk daripada tasyabbuh. Tasyabbuh yang diharam dengan qat'i dilalah qat'iyah itu tasyabbuh pakaian keagamaan. Itu. Habis. Dan kemudian sunat laginya mengambil wuduk kemudian daripada makan daging unta. Baca unta tu, bukan baca anta. Unta, tulis orang panggil dhamma pada alif, pada ta, unta, fathah pada ta, unta. Kalau mengikut qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim, qaul yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berada di Baghdad. Qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, makan daging unta tu wajib berwuduk, bukan sunat berwuduk dah. Kerana apa? Kerananya sabit dalam hadis yang sahih. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibli. Su'ila, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anil wudu'i, dari tentang wudu, min luhumil ibli, dari kerana makan daging unta. Ada orang tanya Nabi tentang wudu dari kerana makan daging unta. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau minha, berwuduklah oleh kalian dari kerana makan daging unta. Nabi suruh berwuduk. Wasu'ila an luhumil ghanami, dan ada yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berwuduk apabila makan daging kambing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tawaddau minha, tidak perlu berwuduk kalian semua dari kerana makan daging kambing. Dalam hadis lain Nabi kata, tawaddau min luhumil ibli wala tatawaddau min luhumil ghanam, berwuduk oleh kalian dari kerana makan daging unta, dan jangan kalian berwuduk dari kerana memakan daging kambing. Maka zahir hadis ni, qaul qadim dalam mazhab Syafi'i kata makan daging unta tu wajib berwuduk. Wajib berwuduk. Itu qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Tapi apabila Imam Syafi'i berpindah daripada Baghdad ke Mesir, maka di sana ada qaul jadi. Qaul jadi kata tak wajib wuduk. Tak wajib wuduk. Kenapa? Karena hadis kata innamal wudu'u mimma yakhruju wa laisa mimma yadkhulu. Innamal wudu'u, hanya sahaja wuduk itu sabit ya, mimma daripada barang yakhruju yang keluar, wa laisa mimma yadkhulu, bukan daripada benda hak masuk. Makan tu benda hak keluar ke masuk? Masuk. Berak tu hak keluar dah ni. Lepas makan sakit perut, dalam bilik air, hak tu hak keluar. Hak tu wajib ambil wudu. Ada pun hak masuk tak wajib wudu. Hak keluar tu wajib wudu. Tu zahir hadis tu, umum hadis. Innamal wudu'u mimma yakhruju wa laisa mimma yadkhulu. Hanya saja sabit berwuduk ni daripada barang yang keluar, wa laisa mimma yadkhulu, bukan daripada barang yang masuk. Maka sebab tu qaul jadi, pendapat Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i yang jadi di Mesir, tidak wajib wuduk bila makan daging unta. Satu, masuk dalam umum hadis innamal wudu'u mimma yakhruju wa laisa mimma yadkhulu. Yang keduanya,
Sabit dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan hadis inilah yang menasahkan hadis yang Bara' bin Azib tadi. Hadis ni hadis yang menasahkan hukum hadis yang diriwayat oleh Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Mana? Hadis Bara' bin Azib sebut tadi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibili faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'u minha. Bara' bin Azib kata Nabi pernah ditanya tentang berwuduk kerana makan daging unta. Nabi kata berwuduk olehmu kerana makan daging unta. Hadis tu hukumnya dinasakh oleh hadis yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Jabir? Kanal amraini, adalah dua perintahan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Dua perintah sebelum daripada Nabi wafat. Dua perintah. Tarkul wudu'i, meninggalkan wudu, mimma ghayyaratin naru, tiap-tiap barang yang dipanas berubah barang tersebut dari kerana api. Tu, yakni daging yang dipanah daripada api, tidak perlu berwudu. Kanal amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tarkul wudu mimma ghayyaratin naru wa tarkul wudu min luhumil ibili. Dua perkara yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Meninggalkan berwuduk dari kerana masakan atau barang yang berubah tu mana daripada mentah kepada masak dari kerana bahan bakarannya api. Mimma ghayyaratin naru wa tarkul wudu'i dan meninggalkan wuduk min luhumil ibili dari kerana makan daging unta. Jadi hadis ni menasahkan hadis yang dulu. Bermakna fatwa dalam qaul jadi bagi Imam Syafi'i tidak wajib berwuduk apabila makan daging unta. Atau apa hukum? Sunat berwuduk. Satu, kerana hadis ni menasahkan hadis Bara' bin Azib. Yang kedua, yang pertama tadi kerana masuk daripada umum innamal wudu'u mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhulu. Satu. Yang kedua kerana hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini menasahkan hukum hadis Bara' bin Azib. Menasahkan mana? Membuangkan hukum tadi. Dua. Yang ketiga, tawadda'u min luhumil ibili wala tatawadda'u min luhumil ghanamina. Ditakwilkan oleh Imam Syafi'i pada qaul jadi wuduk dengan makna lughah juga. Apa? Basuh tangan mulut. Kerana apa tu? Kerana makan daging unta. Daging unta tu mempunyai banyak lemak. Lemak yang banyak. Maka kalau makan daging unta, tak basuh tangan, tak basuh mulut, bimbang-bimbang nanti kena ketik kau kalau jeking. Kau lipat ni. Maka bekak cobenglah mulut tangan dia. Maka sebab tu Nabi suruh tawadda'u min luhumil ibili. Berbasuh tangan mulutlah olehmu dari kerana makan daging unta. Kenapa? Daging unta banyak lemak, susah nak tanggap. Wala tatawadda'u, dan tidak perlu kamu berwuduk, mana tidak perlu kamu membasuh tangan dan mulut min luhumil ghanami, kerana makan daging kambing. Kenapa? Daging kambing tu kurang lemak dia. Betul tak? Tak lemak, daging kambing kurang lemak. Nanti ni daging sikit ada lemak salah. Ya, tak ada ni. Itu kambing. Jadi tiga ni merubahkan qaul qadim Imam Syafi'i daripada wajib berwuduk bila makan daging unta kepada sunat berwuduk kemudian daripada makan daging unta. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab bagi Imam Nawawi sebut lagu ni. Jilid yang kedua muka surat 57. Imam Nawawi ni mujtahid tarjih. Dia kata mana? Wa mazhabuna, dan bermula mazhab kami, yakni mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i ni kita ada jangan daftar dengan RS, tak perlu isi borang.
pendapat yang diperjalani kepadanya pendapat, itu makna mazhab. Mazhab mana mazhaba ilaihi, pandangan pendapat yang diamalkan kepadanya pendapat, itu dia panggil mazhab. Jadi kalau ada tok peti gila mari tanya pula tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Bila isi borang mazhab Syafi'i? Ni, we menunggu atas muka. Baru tok peti gila. Jadi ni mazhab bukan daftar dengan ROS nak isi borang. Nah, ni kalau kita mengaji ni kita dengar, kita pun ikut. Mazhab lah tu. Tu mazhab. Apa kata Imam Nawawi? Wa mazhabuna, dan bermula mazhab kami, yakni mazhab Syafi'iyah, annahu bahawasanya la yantaqidul wudu, tidak batallah wudu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal makulati, daripada segala benda-benda yang dimakan. Sawaun, sama ada, ma massathun naru, barang yang mengena akan dia oleh api. Ni depan ni ada ni. Sunat berwudu kemudian daripada makan yang bersentuh dengan api. Depan sikit ada. Kemudian daripada makan yang sentuh dengan api itu sunat berwudu, tidak batal semaya, tidak. Tu. Tak membatalkan wudu bisyai'in, dari dengan sesuatu, minal makulati, daripada makanan-makanan, sawaun, sama ada, ma barang, yakni makanan, masathu, yang menyentuhilah akan dia ma makanan tadi, annaru, oleh api, wa ghairuhu, dan lain daripadanya, lain daripada api. Mana? Ghaira lahmil jazuri, lain daripada daging jazur. Apa jazur? Daging jazur. Wa fi lahmil jazuri, dan sabit pada daging jazur. Baca mana daging jazur? Hal keadaan makruh, dibacakan dia bi fathil jimi, baca dengan fathahkan jim, jazur. Gapo dia daging jazur? Lahmil jazur. Wahwa, dan bermula ia lahmul jazur, lahmul ibili, daging unta. Makanan yang dibakar dengan api atau tidak dibakar oleh api, sepakat mazhab Syafi'i tak batal wudu. Mana tak wajib ambil sembahyang, hanya sunat wudu. Itu tu. Kalau nak berwuduk lah, kalau nak pakai wuduk dengan makna lughah, makna koma, jadilah, tak ada hal lah, basuh, asal basuh mulut, basuh tangan berkoma. Jadi kalau nak pakai wuduk dengan makna syar'i, makna pak basah dua kering, hukumnya sunat. Batal ada air sembahyang? Tak batal. Lain daripada daging jazur. Apa dia daging jazur? Wa huwa lahmul ibili, daging unta. Adapun pada daging unta, qaulani, ada dua pendapat. Dua ijtihad Imam Syafi'i. Mana? Yang pertama, al-jadidul masyhur, qaul yang baharu, yang sangat sahih. Itu qaul yang baharu, al-jadid, mana al-jadidu ay al-qaulul jadidu, al-masyhuru, bermula pendapat yang baharu, yang masyhur, yang sahih oleh Imam Syafi'i, la yantaqidu, tidak batal wudu makan daging unta. Wahwa, dan bermula ia pendapat yang qaulul jadi, tak batal wudu makan daging unta ni, as-sahihu, ialah al-qaulus sahih, pendapat yang sahih, indal ashabi, di sisi ashabus Syafi'i, di sisi murid-murid Imam Syafi'i. Tu ashab ni maknanya sahabat-sahabat Imam Syafi'i, mana murid-murid Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan makan daging unta tidak batal wudu, itulah wahwa al-qaulus sahihu indal ashabi, pendapat yang sahih di sisi ashabus Syafi'iyah, anak-anak murid Imam Syafi'i. Jadi muqabil bagi qaul sahih tak boleh buat amal. Nak faham tu? Kalau qaul asah, muqabil bagi qaul asah tu qaul sahih, boleh buat amal. Contoh kata al-qaulul asahu, bermula qaul yang terlebih sahih, maka muqabil ni maknanya lawan bagi asah, sahih, maka boleh buat amal dua-dua. Nak pakai qaul asah boleh, nak pakai qaul sahih pun boleh. Tapi kalau kata al-qaulus sahih, muqabil bagi qaul sahih itu qaul dhaif, maka tak boleh pakai qaul dhaif, kena pakai qaul sahih. Muqabil tu kena lawan dia, betul? Melainkan iza tasa'at daqat wa iza daqat ittasa'at.
Kalau nak pakai juga dhaif bila? Kalau hukum tersebut diberhajat ketika mana sempit keadaan. Sempit, tak boleh nak pergi dah. Nah, darurat ada. Ad-darurah tubihul ma'zurah. Nah, ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Ketika tu baru boleh nak taklid qada. Kalau tak boleh. Tu. Wal qadimu, dan bermula qaul Imam Syafi'i yang lama, annahu bahwasanya makan daging unta tu yang taqidul wudu, batal wudu. Wa huwa, dan bermula ia pendapat qadim mazhab Syafi'i kata makan daging unta tu batal wudu, dhaifun indal ashabi, pendapat yang dhaif di sisi sahabat Imam Syafi'i, sahabat murid-murid Imam Syafi'i. Maka qaul dhaif tak boleh taklid. Tak boleh tak boleh kita jumpa orang makan daging unta, batal dah semaya. Gi wudu. Kata pelak mu ni. Iya, qaul qadim. Qaul qadim tu pendapat yang dhaif, bengong ayat dia gitu. Nah, patut pendapat yang sahih qaul jadi apa? La yantaqidul wudu. Tak batal wudu. Tak batal wudu. Tetapi kata Imam Nawawi, ini pendapat pribadi Imam Nawawi, walakinnahu, akan tetapi bagi Imam Nawawinya, pendapat dia kata huwal qawiyyu, qaul qadim itulah yang kuat. Kenapa? Pendapat yang qadim tu walaupun dhaif di sisi anak murid Imam Syafi'i, bagi Imam Nawawi al-qawiyyu yang kuat. Awis sahihu, ataupun yang terlebih sahih, min haitsud dalilu, dari sekira-kira dalil. Wa huwa allazi a'taqidu rujhanahu, dan ialah yang aku tarjihkan. Mana? Di sisi Imam Nawawi, qaul dhaif tu kuat dari segi dalil. Sebenarnya di bawah tu ada lagi, panjang lagi. Nah, Imam Nawawi jawab balik. Walaupun kuat dari segi dalil, kerana Bara' bin Azib sendiri keluarkan pendapat riwayat daripada Bara' bin Azib. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibili, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'u minha. Tawadda'u min luhumil ibili wa la tatawadda'u min luhumil ghanami. Tetapi telah dijawab dah oleh beberapa hujjah tadi. Pertama, umum masuk dalam innamal wudu mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhulu. Masuk umum daripada hadis Nabi kata wudu ialah benda hak keluar, bukan benda hak masuk. Makan daging unta benda hak masuk. Satu. Yang kedua, hadis Bara' bin Azib tu hukumnya dinasahkan oleh hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah Al-Ansari kata, kanal amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang diperintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu'i mimma ghayyaratin naru, meninggalkan mengambil air sembahyang kerana makan benda yang dimasak oleh api, wa tarkul wudu'i mimma min luhumil ibili, dan meninggalkan berwudu dari kerana makan daging unta. Yang ketiga, ditakwilkan wudu yang diperintah oleh Nabi itu dengan makna lughah, yakni apa? Basuh. Nanti ni. Kenapa? Sesuai dengan qarinah dia. Apa? Daging unta tu banyak lemak. Maka kerana tu Nabi SAW kata tawadda'u min luhumil ibili. Basuh mulut, basuh tangan. Kok cobeng mulutmu? Nah gitu. Wala tatawadda'u min luhumil ghanami, dan tidak perlu kamu basuh betul-betul bila makan daging kambing. Kenapa? Daging kambing itu tak ada lemak. Jadi dengan tiga hujah ni, qaul jadi itulah yang sahih, qaul qadim tu dhaif. Tu inda ashabi Syafi'iyah. Habis itu. Kemudian kata dia laginya, dan sunat mengambil wudu kemudian daripada tidur yang tetap kedudukannya tidur pada bumi. Baca bumi itu bukan pada bom. Boom, lama bom. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Tak ada habis juga. Ingat lagi habis apa? Faslun fi bayani hukmi maskil khuffaini. Tapi tak ada, kita sambung semula pula. Berarti sambung balik. Dan sunat mengambil air sembahyang kemudian daripada tidur yang tetap kedudukannya tidur pada bumi. Wallahu a'lam wa ilmu.